Selamat datang ke channel ini. Setiap fakta ada dua sisi, tapi kebenaran cuma satu. Ini The Screen Media. Siapa sebenarnya yang buat keputusan besar GRS bergabung dengan PH? Hajiji jawab tuduhan, tapi ada sesuatu yang tak kena di sebaliknya. Adakah ini petanda kuasa sebenar bukan di tangan rakyat? Kota Kinabalu, satu pernyataan tegas telah dikeluarkan oleh Ketua Menteri Sabah merangkap pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Seri Hajiji Noor berhubung kerjasama antara GRS dan Pakatan Harapan PH menolak dakwaan bahawa keputusan besar itu dibuat secara peribadi. Hajiji menjelaskan bahawa ia adalah hasil kesepakatan sebulat suara antara semua presiden parti dalam GRS. Dengan nada tegas, beliau menyatakan, "Tidak, kami sudah berbincang dengan GRS dan semua presiden setiap parti," sekaligus menafikan kabar angin kononnya keputusan tersebut dimonopoli oleh satu individu atau diputuskan di luar konsensus. Kenyataan tersebut dibuat ketika beliau menghadiri majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dengan Petro Trading Labuan Company Ltd yang berlangsung di The Pacific Sutra Hotel, Kota Kinabalu. Dalam majlis sama, turut berlangsung majlis MOU antara DBKK dan Alpha Ocean Resources Berhad yang menunjukkan usaha-usaha kerjasama sektor swasta dan kerajaan tempatan terus giat berjalan. Selain menjawab persoalan politik, Hajiji turut mengulas mengenai lawatan bersama ke Indonesia baru-baru ini yang melibatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Abang Openg. Lawatan itu dikatakan membuka peluang perbincangan strategik antara Malaysia dan Indonesia yang bakal memberi impak besar pada ekonomi Sabah. Menurut Hajiji, pertemuan tersebut amat positif sekali dan perbincangan lanjut sedang dijalankan, merangkumi isu-isu penting yang sedang diperhalusi secara mendalam. Walaupun butiran belum diperincikan kepada media, beliau menyatakan keyakinan terhadap manfaat jangka panjang kepada negeri Sabah hasil dari pertemuan itu. Namun begitu, ketika ditanya mengenai isu Ambalat, satu kawasan yang menjadi pertikaian sempadan antara Malaysia dan Indonesia, Hajiji mengambil pendekatan berhati-hati dan menjawab, "Itu belum lagi. Itu dibincang berdasarkan undang-undang antarabangsa, jadi belum ada apa-apa." Untuk makluman, kerjasama politik antara GRS dan PH mula menjadi tumpuan sejak Januari 2023 apabila krisis dalaman dalam Gabungan Rakyat Sabah mencetuskan ketidaktentuan. Ketika itu, tindakan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang menarik sokongan menyebabkan GRS terpaksa membuka ruang kerjasama dengan PH demi memastikan kerajaan negeri tidak tumbang. Walaupun kerjasama itu dilihat sebagai langkah pragmatik bagi mengekalkan kestabilan politik, namun ia juga mengundang kritikan daripada sesetengah penyokong GRS dan pemimpin akar umbi yang beranggapan keputusan dibuat terlalu tergesa-gesa tanpa konsultasi awam. Timbul juga persoalan mengenai sejauh mana keterusan dalam keputusan yang dikatakan sebulat suara itu. Seorang penganalisis politik dari Universiti Malaysia Sabah dalam temu bual bersama Free Malaysia Today sebelum ini menyebut bahawa wujud kebimbangan tentang kehilangan identiti GRS jika terlalu bergantung kepada PH di peringkat negeri. Malah
terdapat juga dakwaan bahawa perundingan tersebut hanya melibatkan segelintir elit politik tanpa mewakili suara akar umbi. Namun, ini belum pernah dibuktikan secara sah. Tindakan GRS ini juga dilihat berlawanan dengan retorik awal mereka yang memperjuangkan Sabah untuk orang Sabah dan autonomi penuh negeri. Kerjasama dengan PH yang merupakan blok nasional menimbulkan tanda tanya apakah ini strategi demi pembangunan atau sekadar survival politik. Isu ambalat pula meskipun belum dibincangkan menurut Hajiji tetap menjadi titik panas yang boleh meledak pada bila-bila masa. Sebagai wilayah yang kaya dengan sumber minyak dan gas, sebarang perundingan berkaitan ambalat melibatkan kepentingan strategik negara dan kedaulatan Sabah secara langsung. Rakyat menanti pendirian tegas kerajaan negeri. Apakah mereka akan mempertahankan hak Sabah atau menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kerajaan pusat? Sementara itu, lawatan bersama ke Indonesia yang dianggap positif juga mendapat perhatian pemerhati politik. Persoalannya, adakah Sabah akan mendapat manfaat ekonomi sebenar dari kerjasama ini atau sekali lagi hanya menjadi pelengkap kepada perjanjian antara Kuala Lumpur dan Jakarta? Kini segalanya masih samar. Keputusan besar telah dibuat dan Hajiji menegaskan ia bukan keputusan individu, tapi persoalan yang tinggal sejauh mana suara rakyat didengari. Adakah Sabah sedang menuju kestabilan atau hanya menjadi catur politik elit? Adakah kerjasama GRS-PH ini benar-benar untuk rakyat atau demi kelangsungan kuasa? Apa yang Sabah dapat dari lawatan ke Indonesia? Atau Sabah hanya sekadar penumpang dalam pelayaran politik pusat? Dan isu ambalat sampai bila akan dibisu? Kami ingin dengar pendapat anda. Tinggalkan komen anda di bawah. Adakah anda setuju dengan tindakan Hajiji dan GRS? Atau anda rasa Sabah perlu berdiri dengan suara sendiri, bukan bergantung kepada pakatan pusat? Sekian laporan terkini daripada kami di The Screen Media. Jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini, dan yang paling penting, subscribe ke The Screen Media untuk terus bersama kami membongkar isu-isu panas, fakta keras, dan berita tanpa tapis. Kita jumpa lagi dalam laporan seterusnya.